to the show. Bro, aku nak tegur sikit lah sebab, okay, lagu ni vibe memang best gila. Okay. Cuma bila aku tak cepat. Register the business in my brother's name. Fully independent podcast. Nama lain podcast kami adalah podcast Zuhud. Sebab Sanggup cintaku ini sayang, aku tertipu kediamanmu. Ni budak kampung main dari kok dia ke dah. Apa dia tengok? Tak pernah nampak pondan. Kak Seri? Tak apa, Kak Seri okey je. Okey, tunggu nak Abang Mai. Bukankah nafkah tu wajib? Kau tak kahwin dah cakap pasal nafkah pula. Area code in my phone. Setiap cerita yang dikedengarkan, anggaplah hanya sekadar satu perkongsian. Sedang merangkak ke atas kau. Dia masuk bilik tu, dia nak jumpa kawan dia. Tengokkan isteri saya boleh tak? Dia dah tua-tua gini, umur 5. What's up? Assalamualaikum. Dan selamat datang ke episod khas Keluar Sekejap sempena dengan KL Podfest 2024. Aku sekarang masing-masing ada pandangan sendiri tentang cara pembawakan politik PAS dan sebagainya. Keluar utusan Malaysia, bosku dibebaskan. Hey, truck to the plane to. Hey, tweaking on vacation with me. You said limitations with me. She moved out of state. Mama is not around. I watch her climb to the top. Lost you to the game. I gotta hug that. I'm outside in an AMG, right outside. Two-turn baby girl, you know me. Still with the dogs that I grew beside. Hey guys, welcome to my vlog. Sekarang ni saya berada di KLIA. Dan apa saya buat dekat KL ialah untuk pergi ke KL Podfest, iaitu podcast festival yang pertama di Malaysia. Pergi tempat-tempat yang menarik dekat KL ni dulu. Dan hari malam Sabtu baru pergi ke DJ Pack. DJ Pack ni tempat di mana KL Podfest tu berlangsung sampai ke hari Ahad ni. So, stay tuned for the vlog. Gotta watch the time cause it's flying right by. Two-turn baby girl, you know me. She moved out of state, she doing left, she seeking forgiveness. Alright, sekarang saya dekat KL Convention Center untuk shop event, shop podcast punya event, shop podcast punya event dengan KL Podfest lain. Kita pergi shop podcast punya event. Okay, let's go. There's a chance that you can actually recognize my voice. Please follow the voice. Follow the voice. And then come all the way to mini stage as I'm about to share my working experience. Oh my god, looks like I'm about to spill the tea here. Are we spilling the tea today, Sadi? Who wants to listen to corporate teas? Please come all the way here. This one I think will attract people. To the mini stage, please come. Come sit down. Yeah. The host of Seram Time, you were part of Suited and Booted. Yeah, Seram Storytime juga. Yeah, okay, fine. She produces the show, but she's not the. You were on the show. Yeah. So who wants to listen to corporate tea and also some horror stories? Maybe Yasmin will be able to help us fill in the tea. So come fill in the seat. Come. To be like a special edition of Sebang Atas Dulang. Yes. And yeah, obviously you guys don't know who I am. I'm Yasmin, and I will be the producer for Sebang Atas Dulang from season 3 onwards. So you mean award-winning producers because your shows happen to be nominated, won, everything like that? Maybe. Yeah, she's very humble, very humble. I think key to being a corporate, to be successful in corporate is to be humble, like her. Stay humble. Stay humble. Okay, yeah. Yeah. So I mean, firstly, I don't think we ever did like a wrap-up episode about like Sembang Atas Dulang. So I actually did want to ask you, like, what was your favorite, I don't know, did you have like a favorite episode, a favorite guest?
Do I have a favorite guest on Sembang Atas Dulang? Oh wow, okay, this is a very difficult question, you know, because you know why? Nanti can dance, can spill tea. That's so true. That's so true. So you're the producer. Who do you have in mind? Oh, I mean, I really, really, really want to get Amelia on. Amelia Of course. Henderson. Of course, of course. Do you all think she's a good choice? Yeah. Do you think we should have politician on? No need lah. Just to see whether you're awake or not. Okay. It's hard to accept now, and it was hard then. Sekarang ni dah habis event short podcast. Saya dapat gambar dengan saya punya crush daripada short podcast juga. Nama dia Yasmin. Ajak ambil gambar je guys. Nak berbual lebih malu. So okay lah, maybe boleh jumpa lagi. So sekarang saya nak pergi ke KLCC, berjalan daripada KL Park ni, KLCC Park. So kita jumpa di KLCC. Hey, truck to the plane to the truck. Truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garage. Presidential suite on deposit. Elevator up to the room. Shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone. Alright guys, sekarang saya dah sampai ke hotel. Penat gila. Tak tahu footage cukup ke tak. Sebab penat. Malas sebenarnya. So sekarang ni saya rest dulu dekat hotel. Malam ni akan pergi ke Wan Utama dekat Hall Performing Arts Center dekat Petaling Jaya ni untuk tengok podcast Malam Seram. Podcast Malam Seram bersama dengan DJ KC. Tengok seram ke tak seram, ramai-ramai dalam hall. Lepas tu dah tengok kisah seram, balik hotel sorang-sorang. Memang seram. Okay guys, kita jumpa malam di PJ Pack Petaling Jaya. Alright guys, sekarang saya berada di MRT untuk pergi PJ Pack untuk KL Pop Fest. So sekarang ni tengah tunggu train, kita tunggu MRT. Kita nak tengok Malam Seram bersama dengan DJ Casey. And let's go. I'm outside in an AMG, right outside TT. Setiap cerita yang dikedengarkan anggaplah hanya sekadar satu perkongsian dan hiburan semata. Diharap supaya tidak terikut-ikut dan terlalu taksub dengan apa yang diceritakan. Sekiranya anda terasa takut, percayalah, kami ada di sebelah anda. Jangan dicari.
pula. Yang pertama pada lewat malam ini. Apa kabar Casey dan para penonton Malam Seram? Nama saya Ika, berasal dari kota Damansara. Saya ingin berkongsi kejadian seram tentang rumah flat lama. Ia adalah rumah pertama saya yang saya beli di Damansara dahulu. Yalah, sebelum ni saya sekadar menyewa rumah orang. Rumah yang saya sewa dekat kawasan yang sama juga. Ini bukan nak buat sound effect, tapi itu yang dia cerita kat saya. Pandai pula Ustaz buat sound effect kan? Kita malam sabar kan? Dia yang lawan tak okey Kalau saya ceramah nanti kan dia lain, jadi tak nak kita ikut momentum. Kalau nak ceramah kan nak cerita dah. Cerita boleh Okey, ceramah kita tengok YouTube. Jadi Casey, Tok sedang merangkak ke atas kau. Ish. Dia masuk bilik tu, dia nak jumpa kawan dia. Lah, dah beritahu pula nama dia Ina. Sini kalau ada nama Ina, saya minta maaf kan. Dia cakap macam ada satu makhluk tengah berdiri. Bukan berdiri apa? Macam merangkak ke atas dia tu. Sedang macam dia tak nampak kerana benda tu gelap. Kalau dia nampak semua tipu lah. So dia nampak macam benda tu sedang merangkak atas dia. Jadi dia ketakutan, dia pekik nama Ina tu. Jadi dia cakap, orang kata, apa sebab bebek kau pergi berubat dah. Dia kata, aku rasa macam ada benda ikut kau. So dia berjangkit ke Singapura. Dan ada lazimnya, saya nak tanya pada Ustaz adakah seseorang tu boleh disihir untuk sukakan pada orang lain? Ada tak Ustaz merawat orang kes-kes macam ni? Banyak. Maknanya menggunakan kaedah sihir, kemudian tiba-tiba orang yang tak ada mana tengok orang yang menggunakan barang tu jadi suka. Yes, banyak. Banyak. Mudah nak cari barang sihir untuk nak sihirkan orang. Sebagai contoh, apa yang Casey katakan itu adalah sihir pengasih, iaitu satu bentuk sihir yang mana membuat seseorang itu lupa akan keadaan dia dan hanya tergila bayang dengan orang yang menyihirnya. So tajuk kita pada hari ini tuan-tuan, disondol atau disihir. 10 tahun lepas, Casey, 10 tahun lepas, datang seorang lelaki berumur lewat 50-an tahun, bawa isteri dia berumur 51 tahun. Saya boleh ingat lagi, 51 tahun, dengan 3 orang anak lelaki yang dah besar. Saya kata, datang sebab sakit. Tengokkan isteri saya boleh tak? Dia dah tua-tua gini, umur 51 tahun. Tak tahu apalah tak pasal. Saya rasa dia ni dah kena pelet, dia kata. Kena santet, kena sihir. Sampaikan dia lupa saya, lupa keluarga. Dan dia sanggup. Sharing Ustaz baca doa, Pontianak pun ikut baca doa juga. I'm outside in an AMG, right outside TT. Last day. Let's go. I was here when you was asking where the love at. Dip your finger in the bag to get your buzz back. So then it becomes problematic, right? So you have to plan. Oh, you ask the first question. After that, I'll have a question, and then we'll just discuss from there. That's the conversation. It all requires planning. With guests, you also need to know if your guest, and really depends what kind of guest. There are guests who are informational guests, right? You're calling an expert, you want them to talk about. Hey. Podfest 2024. Yes, Show of hands, how many of you would want this workshop to be done in Malay? Or in English?
It's Tamil. Oh, Tamil okay ya? Okay lah, kita dui bahasa lah Ya, kita betul. dui bahasa. First of all, let us just introduce ourselves. Okay. My name is Zahar Ismail. Silakan. Oh, itu je lah. Yalah, intro sendiri. Baik, apa khabar? Nama saya Dinur Rahim. Saya suka berenang dan saya mempunyai itu saja. Dan apa khabar semua, nama saya Raja Razi dan saya memang gemar berlari-lari anak. Kami bertiga, all three of us, we are Okay Let's Go. Yes. We are a Singaporean podcast that started in 2019 on the 2nd of February. Right. So it's 4th of February. So today is our birthday. So this is the workshop number 1. How to make money? We gotta really record everything. Okay. Here we go. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Let's Go. Happy birthday to you. 5 years. Boleh ya? Okay. This is our 5th year. Kita boleh lama katanya. So we are no longer a startup. Okay, apa yang tadi Zah katakan betul. Kita nak start macam mana? Kita nak start lepas tu kita upload produk yang boleh menjual dan sebagainya. So dengan adanya syarikat-syarikat kecil, so kita gunakan Razi ni syarikat dulu. Syarikat Razi untuk kita cuba dulu. Kita jual syarikat Razi. Dia buat Tab 8 untuk bantu mereka yang berhutang. Jadi kita cuba untuk promo kita dengan menggunakan kita punya skill-skills yang kita belajar selama 7 dan 9 tahun lah di radio. So kita jual and after work kita nampak Per sponsor. And for our slot, there's a Monday all the way to Friday. There's only a finite number of recordings that we can do. We need to rest at the studios lah kan. So bayangkan Monday 16,800, Tuesday 16, all the way to Friday $16,800. So on average tak lah kita penuh 5. It's crazy. It's too much. Kita record on average about 3 times a week. Right. So if you were to do your numbers, that would come about Zah dah berapa persen that will be about $50,400 a month. And we only work for 11 months because we take a full year off. It's important to have, for me lah, I mean, this is the psychology behind it. We have a long 1 month break to just recoup, gather ideas, because sometimes when you go in every day and record, we were seasoned DJs. We are able to do that. Every day kita on air, you know, we can do that. Tapi there will come a time where you have bunyi empuk di situ. Hujan lebat lagi. Hujan lebat. And then one finger. And then hujan berhenti. Konsep kehidupan dia. Baguslah. Sebenarnya lebih kepada nak suruh kita bertenang lah. Fully independent podcast. Nama lain podcast kami adalah podcast Zuhud. Sebab everything buat sendiri. Equipment beli sendiri. Memang Zuhud lah, sangat Zuhud. Dan juga latar belakang podcaster kebanyakannya adalah media practitioner dan juga arts practitioner. Okay? Alright. Dan juga kami adalah platform audio yang bersiaran di Spotify, Apple Podcast. Pula KJ tu tak ingat. Aku dulu Sebab hari tu kau dulu apa? Aku dulu memang dah lama aku dengan KJ dah lama kenal. Cuma KJ yang tak kenal aku. Like kita pernah ada interaction before this. Aku pernah bagi pick up line dekat KJ yang viral. Okay, waktu tu korang ilmiah kot. So korang tak tahu kot video tu. Masa tu zaman Emelang. Tahu. Tahu. Tapi dia tak ingat aku lah. Aku je yang ingat dia. So kira tu connection kau dengan KJ lah. Kau ada connection dengan dia lah. Nak kata aku dengan KJ macam close lah. Actually aku connection aku dengan KJ pernah datang show jebat aku. Oh, kau power lah. Aku dah salah dengan dia lah. Kau power lah. Tengok aku hero kan. Okay, aku pula aku tak adalah connection deep sangat dengan KJ. Tapi persamaan aku dengan KJ dengan Syahril adalah kita orang tiga-tiga ada master. Ini memang platform untuk angkat diri sendiri kan. Okay. Saya dekat sini akan kekalkan konsep kezuhudan. Sebab saya tadi kata tu humble. Tadi Ulang. Saya Dia tak suruh pandai. budak tu ulang. Tak pandai. Saya tak pandai, budak tu torture. Torture, mental torture.
Babe, 2 minggu babe. Aku selama dia ada dengan aku 2 minggu tu sumpah tak tahan. Kau di mental torture lah. Aku yang di mental torture. So ini aku dalam bertahan. Sekarang dia torture pula korang. Ni aku PA aku tahu cerita, manager aku mana? Angkat tangan. Manager aku tahu cerita. So lepas tu aku dah marah dia dengan kau ni kan. Cuba otak tu fikir sikit. Tajam kan? Sebab itu memang aku tak tahan dah. Okey, lepas tu Lepas tu tidak lama. Lepas tu aku balik rumah. Okey. Lepas tu aku dapat teks pukul 12:30 malam dia dah Dalam dunia politik, right? Now not so much, right? muka tu tak payah lah. Muka tu tak payah. Tak payah. So Zul, you punya dengan KJ tadi? KJ datang untuk cepat. Remember me kan? Nak suruh KJ ingat. Kesankan hidup kita perlukan validation KJ. KJ please validate me also. Okay, I ada similarity dengan you dengan Syaril. Kita tiga-tiga ada master. Astagfirullahalazim. Letih lah macam ni. Dia tak terus dah cakap tau KJ. Diorang ulang sanggup. Semata-mata. Mata-mata. Okey. Okey. Jadi. Assalamualaikum semua. Hai. Thank you so much sebab you jadi guest kita pada hari ni. Thank you so much for having me. Sedap lagu tu rasa macam. Of course lah, siapa pilih lagu kan? So, Bella, so I heard you've been going to vocal class. Yes. So, adakah itu untuk self-improvement ataupun ada projek baru? Dua-dua sebenarnya. Okey, sikit. Bella rasa macam banyak nak kena improve, walaupun orang kata menyanyi senang, macam kita boleh praktis kat karaoke, sebenarnya tak, ada banyak lagi benda yang Bella rasa memang Bella kena improve. Jadi lagu baru tu? Lagu baru pun ada, insyaAllah Bella akan release soon. Bella yang tulis lirik sendiri dengan Kak Syah. They take all your starting in my heart. Finally I can see you crystal clear. Don't underestimate the things that I'll be doing. Parts of your love remind me of we could have had it all. You had my heart inside of your hand. Baby, I have no story to be told. Inside of your hand. Di hati yang mana kau berikan, ku jawabkan sambut cintaku ini sayang. Di ruang hatiku yang terpencil kini menuju apa dia? Aku Kemah molek persembahan Bella Astillah tadi untuk Malegala charity night kita tadi. Tepuk! Persembahan tu memang semata-mata untuk menyambut Ambok sebagai pendemo terbanyak sekolah Sekdi. Tak ingat nak kenal dia Ambok. Nama Ambok Datin Salina Yaakob. Boleh je nak panggil Datin Sally pun. Ambok ni sebagai business woman cosmetic hot berjaya di Malaysia. Skincare dengan alat makeup. Oh Allah, Datuk Vida dengan Madam Mu tu set-set kita tu. Ni, barang-barang yang Ambok jual semua jadi belakang. Lepas tu harga pula murah, barang molek. Macam mana pun orang mesti beli produk Ambok. Macam mana pun. Kan? Money laundry lah tu. Waktu Kak Nita nampak Tesla depan rumah dia, Kak Nita choked. Terus Kak Nita teringat lagu tu tak? Aku tertipu kediamanmu yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ladies and gentlemen, imagine this. You're running a race fueled by ambition and aspiration. The finish line is in sight, and the cheers of victory echo
in your ears, but what if I told you that success is not just about crossing that finish line, but about the journey that transforms you along the way. I'm Abang Saga, and welcome to my TED Talk. Jadi budak kampung main dari Kok Tiang Kedah. 5 tahun lepas, akaun bank saya cuma ada RM1.7 kupang. RM1.7 kupang, tuan-tuan. Payah nak faham orang cakap Kedah ni. Tak apa, saya cakap KL saja. Sebab apa? Sebab boleh, dek. Jadi masa tu saya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Satu hari saya nampak ada seorang abang ni Alhamdulillah, moga payung emas untuk bini pertama aku. Aku nak kena gerak ni. Sebenarnya aku ada janji dengan Manja nak pergi Eternal Garden, Taman Abadi, nak sambut New Year. Dia tak pernah tengok firework. Yalah, jalan mesti jam punya, tapi tak apalah. Sayang bini punya pasal. Pergi dulu. Assalamualaikum. Apa dia tengok? Tak pernah nampak pondan. Hai, nama aku Dini Johari. Yes, Dini Johari memang extravaganza sikit. Biasalah lelaki zaman sekarang kan rambut berkepuk, kan? Pakai makeup sikit. To be apa dek? To be presenter? Kerja aku adalah sebagai talent manager or artist manager. Dan kerja aku adalah untuk scout talent-talent baru dekat luar sana. Aku bukan macam artis-artis pun talent manager lain tau. Semua pemalas. Dia nampak elok sikit dekat Instagram, dekat TikTok, terus dia lamanya orang tu jadi pelakon. Sedangkan kau bawa watak pokok pun kayu. That's not my style. Gitu. Dini Johari memang cari yang suci dan belum dicemari. Caranya, aku akan masuk ceruk-ceruk, kampung-kampung, pasar-pasar. Kadang-kadang dekat situlah yang ada hidden gem, wajah-wajah exotic. Kalau kita cari... Potong saja! Potong saganya abang tu bawa. Yang satu lagi saya tak tahu. Rambut dia gepuk-gepuk je. Saya tak tahu dia lagi gepuk bukan. Dekat mana? Ni Taman Abadi, Eternal Garden. Yang ada firework tu cik bawa ambulans cepat ni. Sekarang cik. Tak ada orang pun. Kosong je. Mana bunga api? Manja. Abang main nak bawa manja api tengok bunga api ni. Aku kena scam ke apa di setan? Itu event dah habis. Kata ada fireworks. Mananya? Salina. Abang buat apa sini? Mana bini nombor 2 ni? Datin saya ni? Abang Saga? Dini. Mata, abang kenal hok Dini ni? Aku tak kenalnya. Dia ni selalu hantar talent-talent dia pergi kursus motivasi ai. Aku ni pula kenal si Datin Sally ni, kan? Sebab dia selalu bagi job KOL kat talent aku. Review produk kosmetik dia. Datin, Sampai nak ambil air tak apa, tunggu sekejap Abang Mai. Kak Sally, tak apa, Kak Sally okey je. Okey, tunggu nak Abang Mai. I love you. Muah. I kena pergi rumah manja. I rasa besok je lah. Yeah. Sorry.
Maksudnya Abang Saka tak adil lah dengan bini-bini Abang Saka. Bukankah nafkah tu wajib? Kau tak kahwin dah cakap pasal nafkah pula. Macam lah aku tak tahu apa kau buat dengan talent-talent kau. Abang Saka nak tuduh sebarangan ni kat sini. Aku ni nampak je macam ni tau, tapi aku tak pernah apa-apakan diorang. Aku tak pernah lacukan diorang. Jangan stereotip konten. Memanglah kau tak lacukan diorang. 3 bulan untuk job drama pukul 7 dah. 3 bulan lama. Kau ni kejap. Payment dah masuk 30,000 gila. 9,000 untuk Adlan, 21,000 untuk aku. Bergepok. Tu kan job Adlan. Bukan patutnya kau dapat 30%, Adlan 70% ke? Kau boleh tak jangan nak macam sekolahkan aku. Sekolah aku nak berikat macam mana pun. Untuk orang macam Adlan tu, budak kampung tu, alah, banyaklah tu. Habis tu, nasib kita ni macam mana? Wahai hamba Allah, mari kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kemarahan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Terima kasih dan harap anda video. Nantikan episod ini akan untuk persembahan dan review KL Podcast di TTYL. Lepas ni kita jumpa di photo booth for Meet and Greet. Thank you very much everyone. Okay, Syam, stand by. We're gonna do a proper podcast recording. We're gonna do it as authentic as possible. Kita bekerja hari ni. Kau mesti tak nak cakap Melayu pun sebab kau kat KL. Okay lah. Okay, baik. Kira kan korang akan lihat sendiri macam mana kita buat recording podcast ni seperti kali ni on stage dengan korang lah. Okay? Are you guys ready? Alright. Kira tak penuh atas, tak penuh lah. Ingat penuh atas. Kita tak tanya pun diorang apa khabar. Apa khabar semua, sihat? Apa khabar Malaysia? Mana semua dari Singapura? Sip lah energy untuk podcast. Sip energy dia. Ah. Tak lagi. Syam main stinger Syam. Saudara sekalian dan juga saudari sekalian, podcast ini dibawakan khas kepada anda semua oleh teman-teman kami di Agent Property Hartanah Batista Realtors. Dan bagi mereka yang anda dapatkan khidmat jual beli rumah, nak sewa rumah, nak beli rumah dan sebagainya, anda boleh hubungi kami hari ini, iaitu talian Syuk. Baik untuk orang-orang Singapura. Kau mengejut macam tu kan? 88776634. I repeat in English for you all Singaporean. Betul lah. Iyalah. 45. Okay. Singaporean. Okay. 88776634. 88776634. Ladies and gentlemen, right now, episode
sosial media. Ikuti sosial mereka Facebook dan Instagram @Batisa Realtors. Right now, it's on to the show. Lagu ni vibe memang best gila. Bang gila. Okay. Cuma bila aku tak cepat. Tak ada expect apa siang. Bila ramai dan aku kat belakang. Oh ya, nak tahu mana lagi ni. At least kita buat lagu baru yang ada suara tu sikit. Okey nak cakap apa? Kau baru sebulan kecil weh. Siapa tu? Cakap macam mana ada 2 bulan je. Patut tanya jangan lagu tu. Ask us anything. Wih, suara tu macam kata angin Okey, mari bagi mereka bertanya. Kata sesiapa bertanya. Okey, kita berserah bersama dalam mikrofon. Beritahu nama dan anda daripada mana. Bersama dengan siapa? Hello. Bang, abang kami kenangan saya bekerja kat radio orang sebelah je bang. Saya dah kena buang dah. Boleh tak saya kena dulu? Bagi salam boleh tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama ni siapa ni? Saya Arif. Arif dari mana? Dari Kuala Lumpur. Okey, Arif dari Kuala Lumpur. Mesti kau tak sampai lagi. Arif dari Kuala Lumpur. Saya nak tanya soalan. Silakan. Jawapan dia betul. Tak. Betul ke Din pernah ada niat nak keluar Okeysko recently? Dia tak terus terang aku tahu dia. Din, kau nak asal aku doh, soalan. Ya Allah. Okey, baik. Jujur. Ni kau boleh jujur kalau kau tak puas hati kau boleh cakap. Diamlah nanti. Betul, kalau kau masuk kau nak keluar kau bagi tahu. Ya. Okey, Din. Kau betul. Niat of course ada niat. What? Ada niat. Tak dalam niagaan pasti kita ni saya bertiga pada awalnya untuk membuka Okay Let's Go dan of course perjuangan dia memang luar biasa. Dan saya Razi pasti saya bukan saya. Aku boleh lah KL saya sebab kita kat Malaysia kan macam mana? Aku okey kan? Aku boleh kan? Boleh. Malaysia tak kena petai aku. Diorang, aku kan macam kau ingat kata sebab batik nak ke kedai makan je. tak, diorang kan ada macam ada kesantunan macam Kau boleh aku kat sini. okey, jadi apa dia 398 tiket lagi susah gila nak jual. Aku tak tahu kenapa. Aku artis Malaysia ke? Diorang buat tak ada artis Malaysia pun tapi solar. Tapi apa masalah? Mungkin kau tak suka aku pun. Okey, tapi jadi tapi aku sorry aku tak panggil kau bro. Sorry Okay, so aku ada Kak Lina Bompom, lepas tu aku panggil Kencana Dewi, lepas tu aku panggil Baby Shima dalam show aku tu dan aku ada lagi 398 lagi tiket tiba 17 Februari ni dekat Singapore. Boleh lah. Kita tak mampu ke? Aku tak cakap, mungkin busy ke jauh ke apa ke. Semua ada duit ni. Ke tau pergi Singapura. Ya ke? Tanya dia orang kan? Lambat. Wah, aku silap kat tu. Aku tak suka. Ya, so sikit lagi untuk aku cerita salah sebab aku takut diorang kan judge aku. Kau faham tak? Memang akan judge. Pasal dia tak boleh
boleh jual, tak boleh jual. So maknanya masa OLG show dia leverage kat OLG. Macam gitu kan. Oh, kira kau Dia macam korang lah. tak gitu lah. Okay, so that's of course kita tahu, kita faham dan kita pun InsyaAllah terlihat. InsyaAllah akan Tapi kenal. orang apa pun yang penting terima kasih kerana bersama kami dalam OLG selama nak masuk 5 tahun. Hari ini kita punya birthday. 4 February today is our birthday. Happy birthday guys. Kau birthday present kita. Kau birthday present kita. Okey lah, nak duduk dalam kotak lah. Okay, next question. Seterusnya ada soalan. Ada struggle. Bohonglah kalau tidak ada. Struggle aku bergaduh mana. Nak orang kata tu nak pay out, percentage pay out pun ada kalanya bergaduh. Sebab kita pukul sama rata kan. Jadi jumlah kerja yang kita lakukan, aku ni jenis yang macam kalau aku buat kerja macam ni, aku dapat aku pun buat kerja macam ni. Kadang-kadang mulut aku ni, aku tak pandai untuk menjaga hati. So ada kalanya dua anak aku langsung pada Razi dan ada kadang juga agak kasar. Razi sila kongsi sedikit. Contoh kita sebagai 3 orang partner, follower saya yang paling rendah. Follower saya Zah dengan dia follower Zah agak tinggi sedikit. Jadi apabila kita kalau selepas kita nak release podcast, kita post dekat kita punya own social media, tak fair, masa follower saya rendah. Follower Zah lebih, dia lebih. Jadi macam mana ni? Habis bila kita dapat duit, contoh dapat dia 1 juta, pecah 3. Mana dapat 1 juta? Tak dapat lah, dia kena saya jerit sikit. Jadi, whereas the fairness, jadi each of us, the struggle is macam mana kita nak put food on the table. Macam apa yang saya boleh sajikan atas meja, Zah boleh sajikan atas meja dan 3 day. Macam mana? Aku ada masalah. Kalau boleh sebenarnya aku nak ada kat tempat audience. Aku pun nak curhat. Lepas dia kan? Sebab aku baru tahu korang pecah 3. Kenapa tak pecah 4? Dan aku macam relax. Aku asyik dengar macam okey, aku bergaduh Zah, tanya Zah Razi. Okey, aku pecah 3 deal. Dan aku macam damn, alamak terpecah dulu lah. Pecah 3? Okey, kita lupakan dia. Okey, aku share pasal struggle aku pula. Tapi sebenarnya dia lain konteks sikit berbanding kalau dia nak set up satu platform. Macam kita orang, sebenarnya pada aku buat apa saja pun memang struggle. Even masa kami bertanding pun, walaupun kami adalah orang yang lama, mungkin bukan orang yang baru, tetap ada struggle bro. Struggle nak bagi orang ketawa, struggle nak dapatkan vote, struggle nak tahan malu lagi. So pada aku, jangan putus asa. Kalau kau rasa kau memang betul tengah buat adalah on track, teruskan apa yang kau tengah buat. I'm sure kalau katakan ada soalan kan, bukan pasal nak tengok Rachel ya. Ya baik, kita mendengar ini soalan seterusnya daripada siapa? Macam cakap seorang dah nak sokong Arsenal kan. Itu dulu. Tapi sekarang I was proven wrong lah. Zah, Din semua memang best gila. Sekarang pun masuk show orang kampung. Orang Penang memang power kan. Yes. Nak tanya sebab dulu masa dulu kan pernah kena cancel. Betul. Macam mana korang boleh have that mental side to bounce back and jadi okay let's go sebesar sekarang? Sebab macam contoh lah, even contoh kalau benda tu jadi kat saya macam lantak macam whatever aja kan. Tapi korang punya resilience memang tabi hormat sebab bukan senang nak kena the whole nation is cancelling you and then you bounce back and then jadi sebesar ni sampai dah boleh bridge market Malaysia kan. Korang memang pioneer of Malaysian podcast. Tadi kau nak pukul dia. Kalau memang hebat gila and then dia tahu juga apa. Teman-teman kami di Batisa Realtors. Dan bagi mereka yang nak dapatkan khidmat jual beli rumah, ini masanya untuk anda hubungi mereka di talian ini 88776488776634. Ikuti Facebook dan Instagram mereka at Batisa Realtor. Right now, let's start the show. Let's go. Baik, soalan seterusnya kira.
Kenapa suka shoot? Kenapa kita punya shoot? Aku dengar korang lama kan, kau punya dynamic very good. Dan tiba-tiba masuk shoot, kenapa korang trust dia? Dia masalah tu. Biar 3 orang yang jawab dulu, baru kau counter. Miao, tolong bagi tahu kau pergi kat mana? P3 shoot. Thank you, sorry. Okey. Tak apa. Sebenarnya itu kena jawab. Memang kena jawab. Aku nak dengar korang punya jawapan dulu. Okay, baik. Oh, this is gonna be a beautiful story. Yang pertama, aku sejujurnya kami adalah peminat sejujurnya pelawak-pelawak daripada program reality Raja Lawak. Kita kat Singapura ni kita tengok, dan kau adalah sejujurnya kau adalah antara pelawak yang sangat memikat hati, dan aku boleh ketawa dengan konten dia. Betul ke ni? Dan aku boleh ketawa dengan konten dia. Dan bercakap berkenaan dengan masalah dan seumpamanya, aku rasa setiap orang ada masalah. Branding kita ada kalanya terpaut dengan masalah. Kami DJ yang bermasalah, kami terbuang, kami berhenti dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, dalam hidup ada orang yang boleh resonate dengan itu, sebab tidak ada orang yang perfect. Tapi sebenarnya kalau kita memilih untuk melihat kepada the past as we all would want to define him as, macam mana dia nak bergerak ke depan, itu yang aku rasa. Sebab aku pun, kalau kau ikut story aku pada tahun lepas, aku pun ada banyak masalah. Aku sampai hilang perkahwinan aku, sampai aku cerai dan sebagainya. Itu antara masalah peribadi yang perlu aku lalui. Dan kalau aku tidak lalui perkara seperti itu, tidak ada cancel dan sebagainya, tidak dapat kecaman dan sebagainya, bagaimana aku nak ada learning curve untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan itulah yang aku belajar. Ketika beberapa hari ini kita diundang ke Hot FM, diundang ke Cool FM, Alhamdulillah. Ini semua bekas teman-teman dia yang pernah bekerja satu konti dengan dia. Aku bilang kau sumpah bila antara perkara yang mereka katakan semua benda-benda yang baik. Cakap Syuib terutama sekali dalam perbualan aku dengan dia, dia cakap aku sebenarnya happy gila. Aku happy gila let's go beri Syuib ni peluang. Aku bilang kau, Syuib ni ada satu masalah. Dia masalah yang viral itu je. Selainnya dia baik Zah. Dia orang yang sangat baik, sahabat yang sangat baik. Aku ingat Syuib dia cakap macam tu. Sama. Sama. Ada satu DJ daripada Cool FM, Muaz cakap macam tu. Dia cakap, aku beritahu kau dia ni antara DJ bila datang pagi, dia keluarkan duit, dia beli, ada orang jualan-jualan kecil-kecilan kat luar, dia beli lombok, dia tak ada beli satu dua Zah. Dia beli 15, 20, datang ke konti dia bagi-bagi sedekah kat orang. Hari-hari dia buat macam tu. Cerita ni tak keluar kat Insta, tak keluar kat Umulan, dia tak keluar kat Indonesia. Yang keluar cuma cerita-cerita panas dia je. Sama lah, cerita panas mesti keluar. Bila aku dengar, aku rasa ni satu asbab untuk kita kembalikan, orang kata tu kebaikan. Kebaikan ni harus diberitahu sebab kita ni lebih suka untuk memberitahu keburukan orang. Dan itu nature manusia, aku tak boleh salahkan sebab ini sifat manusia sedemikian. Tapi apa salahnya untuk kita mewawarkan perkara yang baik yang pernah dia lakukan. Sebab dia bukan kita yang akan judge dia masuk syurga dia dan itu tugas Tuhan. Tugas Tuhan. Tapi sebagai seorang entertainer, aku tengok aku sangat terhibur. Aku rasa beliau adalah permata Malaysia. Dan sebagai orang Singapura ni kalau nampak, weh, korang rugi weh. Kalau aku tengok kalau orang tak nak dia, kita ambil weh. Dan begitulah keadaan. Sebab itu kita memilih dia. Dan kau tengok dalam episod 4 episod pertama, rakam hit gila. Aku tak pernah membayangkan Stream gila weh. So aku really happy sampai dia buat masalah. When masalah datang, nanti kita settle lah. Aku tak tahu apa kan. Mungkin akan ada, aku tak tahulah dalam akan datang. Tapi bila masalah datang, untuk melakukan untuk teman-teman yang seringkali mendampilkan. Okay, let's go. Berada dia. Mungkin aku boleh share sikit kot. Silakan. Sebab orang mungkin tajam, English macam tu lah. Okay, Sinus,
Aku pernah join diorang punya konsert. Okay, bukan the first one. Nanti show Okay Let's Go di Malaysia kan kami wawarkan Yes. Yes. Terima kasih kerana sudi datang ke KL Podcast bersama dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil gambar sekejap. Kita nak buat macam guys, kita berada di KL Podcast. Korang senyap je lepas tu bersama dengan pelan-pelan kita belum terus. Belum. Boleh tak kalau semua berdiri? Kita berada semua berdiri. Semua berdiri. Okey, Syuk, Razi, Zah. Di sini Zah pula sebut nama sendiri ya. Apa ni? Tak tahu malu betul. Okey, teman. Baik, dah bersih di sini ya. Stand by. Everybody. Okay, masuk. KL Podcast. Kita kini berada di PJ Pack bersama dengan Blood kami. Tweaking on vacation with me. And Shahril Hamdan to take over stage 1. Round of applause, ladies and gentlemen. What's up? Assalamualaikum. Dan selamat datang ke episod khas Keluar Sekejap sempena dengan KL Podcast 2024. Thank you very much. Wow. Okay, actually itu dah last episode kita sedar bahawa hanya lebih setahun semenjak KJ dipecat dan saya digantung. Pada saat itu, adakah KJ membayangkan 12 bulan lepas tu we will be at PJ Pack selling out to a huge audience who came here to support not just KL Podfest but Keluar Sekejap. I think lepas ni kita ambil selfie, kita hantar WhatsApp kat Dato' Zahid lah. Oh ya. But seriously, saya sangat terharu lah malam ini sebab macam Syariah kata tak sampai, dah lebih sikit setahun semenjak saya di... So 2/3 kena hubungan dengan raja lah. Siapa-siapa pun kena jaga hubungan dengan raja sekarang. Sebab we'll go into it later. The mathematics post-election will be quite interesting. Okay Syariah, next picture. Yeah, okay. Next quiz. Ni? Oh ya, ini. Aku sekarang masing-masing ada pandangan sendiri tentang cara pembawakan politik PAS dan sebagainya, ada suka ada yang tak suka. Tapi seperti mana-mana entiti yang wujud ataupun parti politik yang wujud, dia ada sejarah yang rencam, yang tidak satu dimensi. Dan saya suka mengingatkan kepada diri sendiri dan pada semua, whatever you think of PAS today, there was a past in PAS yang mungkin tidak semua orang appreciate. Contohnya presidennya Dr. Burhanuddin Helmi, leftist. Salah seorang pemimpin dan presiden PAS yang cuba membawa politik sayap kiri, yang cuba masukkan elemen-elemen mungkin ekonomi yang lebih reaksi, dan kita nak cakap tentang kesan, konsekuens daripada pengampunan ni, ya.
Pertamanya, kita pergi kepada the factual response lah, apa yang telah berlaku. Pada 28 hari bulan, saya 28 hari bulan, 29 hari bulan, secara senyap-senyap telah berlangsung mesyuarat lembaga pengampunan. Dalam perlembagaan ni memang ada lembaga pengampunan. Siapa-siapa yang dapati bersalah, banduan yang menjalani hukuman boleh minta pengampunan daripada sovereign. So kalau kesalahan itu berlangsung di wilayah persekutuan, diminta daripada Yang Tuan Agong. Kalau kesalahan itu berlangsung di negeri-negeri, dia kena minta daripada Raja Melayu ataupun daripada Yang Tuan Agong kalau tak ada raja, ya. Dan lembaga pengampunan akan memberi nasihat kepada the sovereign sama ada Yang Tuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu yang berkenaan bahawa boleh ke tidak memberi pengampunan. Kita tak tahu. Keluar utusan Malaysia, bosku dibebaskan. Kalau saya ingat, we were having a show at Afin, ya. Lepas tu tak sampai setengah jam, bosku dibebaskan. Question mark. Tanya soal. Tanya soal, ya. Sebab dah kena marah lah tu. Lepas tu tiba-tiba tak ada news langsung. Lepas tu senyap. Lepas tu esok hari news portal daripada Singapura, bukan utusan Malaysia, semua dah senyap lah, ya. Semua dah dapat memo daripada Fahmi. Okey. Lepas tu CNN. Channel News Asia. Channel News Asia ni Singapura punya portal. Dia keluarkan berita yang tepat. Yang akhirnya tepat. Dia say half? Dia say half. Dia kata semua dia kata tempoh penjara diskaun 50%. Dan I think they got the amount right as well, kan? Yeah. 50 million. From 210 million to 50 million. Masa cerita name me a politician that hasn't done 180 degrees lah. I'm glad you're owning that. Tapi, you know, I mean, jokes aside, I have to live with that. The internet doesn't forget. You don't forget, obviously. But I have to own it. Itu memang judgement call yang saya buat pada masa itu. And I hope I've learned lessons from it. And I hope that pendirian foreign policy kita selama ini sejak tahun 1992 Oslo Accord, kita di Malaysia kita terima two-state solution. That means we have gone on record every single time our foreign minister and our prime minister speaks at an international fora to say that we support the two-state solution. Sebab kita nak ada peace in the Middle East. Dan peace in the Middle East ni berdasarkan kepada visi Barat adalah two-state solution. What is the two-state solution? Two-state solution is you can have Palestine, but you have to accept Israel with the 1967 borders. But to me, Syaril, two-state solution ni adalah charade, adalah satu penipuan yang besar. Selama beberapa tahun kita cakap two-state solution, they've not done the two-state solution. Selama beberapa tahun kita cakap two-state solution, they're still building settlements on occupied territory in the West Bank. So to me, apa yang Perdana Menteri patut buat, kerajaan patut buat, Malaysia drops any mention of the two-state solution. Just go for a free and independent Palestine. Forget about Israel. Forget about it. Saya tengok kenyataan Menteri Luar Datuk Seri Utama Mak Hassan semalam masih lagi sebut tentang two-state solution. Let's drop it. Let's drop all pretense. Okay. What happened here? Okay, yang pakai baju hitam. Tuan M tak jawatan tu JJ datang bawa air. JJ kat bawah dengan sorak tu. Okey, itu memang jawapan tepat lah. Tapi ini soalan bonus, tak ada hadiah. Siapa orang pertama yang pergi ke Tun Mahathir? Yang popek-popek gitu kan.
Ada video tak yang ni? Ada. Kursi tetap sama Malaysia. Syamuddin dengan Rafidal memang photo finish lah. What do you say? Okay, that was yeah, that was the Odyssey through the history of Malaysia, Syariel. Mungkin kita tak sempat jawab soalan-soalan slido sebab dah 10.45 esok hari kerja. Maybe one last question from me to you and you. Hey.